Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke video resensi buku saya. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri kepada para penonton semua. Nama diberi Muhammad Adib Fahim bin Muhammad Azli, atau lebih mesra dikenali sebagai Adib. Saya merupakan seorang pelajar tingkatan 3 yang kini bersekolah di SMK Seri Gombak. Buat pengetahuan para penonton semua, membaca bukanlah sebuah hobi bagi saya, tetapi sebuah aktiviti yang membolehkan saya untuk keluar seketika dari dunia realiti, lalu terus berimajinasi sesuai kemahuan diri. Oleh itu, membaca sudah pun menjadi norma kepada saya untuk menenangkan fikiran dan melapangkan minda. Para hadirin yang saya kasihi, buku yang akan saya ulas pada hari ini merupakan karya sulung oleh penulis Alif Mustafa yang diterbitkan oleh Patriots Publishing Sedian Berhad dan diberi nama Puteri Bunian Bulan. Buku ini mengandungi sebanyak 62 bab dan 402 muka surat secara keseluruhannya. Juga merupakan buku pertama daripada saga Iblis Putih yang mengandungi sebanyak 4 buku kesemuanya. Genre kepada novel ini termasuklah saganya tersendiri merupakan fiction dan fantasi. Buku ini turut menggabungkan elemen-elemen seperti dongeng, legenda, mitologi dan sejarah dalam jalan penceritaannya. Sekarang, para penonton yang saya hormati, apabila kita bercerita soal fantasi, pasti banyak perkara ataupun persepsi yang dikeluarkan daripada masyarakat kita, seolah-olah fantasi ini hanyalah dongeng ataupun rekaan semata-mata. Tetapi tidak bagi saya. Pada perspektif saya sendiri, fantasi merupakan salah satu genre yang paling sukar dinukilkan dengan baik. Dan apabila seorang penulis itu dapat menyampaikan mesej di sebalik jalan penceritaannya itu, sudah pasti impaknya sungguh besar. Sebagai contoh, kita boleh lihat daripada kejayaan penulis J.K. Rowling dengan siri fantasinya Harry Potter yang menjadi sebutan ramai sehingga sekarang. Hadirin dan hadirat semua, novel ini menceritakan tentang karakter bernama Laila Dahlia yang tiba-tiba didedahkan identitinya sebagai pewaris takhta kerajaan mistik Purnama Sari yang bertapak di Pulau Seri Kemboja. Pada masa yang sama, Andika, pewaris takhta kerajaan Barapawaka, cuba untuk merebut takhta tersebut. Maka mereka perlu bertarung dalam tempoh 40 hari sesuai dengan perjanjian nenek moyang mereka dengan Maharani Duyung Laut Cina Selatan. Jikalau tidak, pulau tersebut akan dimusnahkan oleh mereka. Hadirin dan hadirat sekalian, suatu perkara yang saya suka tentang buku ini ialah bagaimana penulis menginspirasikan karakter demi karakter berdasarkan daripada dongeng Nusantara dan Barat. Sebagai contoh daripada dongeng Nusantara, kisah Nyi Roro Kidul yang diinspirasikan menjadi Maharani Duyung Laut Cina Selatan di dalam cerita ini, iaitu antagonis utama. Selain daripada itu, babak-babak pertempuran yang diceritakan oleh penulis juga adalah dengan sangat terperinci dan baik sekali. Hasilnya, babak ini terasa seperti seakan-akan hidup. Perspektif diceritakan dengan sangat teliti. Pengakhirannya juga adalah terbuka dan langsung, tidak tergopoh-gapoh. Saya sebagai pembaca berasa teruja setiap kali membaca aksi-aksi pertempuran yang dikarang oleh penulis ini. Para penonton yang saya hormati, pada pandangan saya, penulis telah berjaya menghidangkan kepada kita sebuah adunan resipi dunia fantasi yang menghiburkan dan juga memberi pengajaran. Dua mesej tersirat yang saya jumpa ketika membaca buku ini adalah yang pertama, sifat iblis dan syaitan yang tidak akan pernah berhenti dalam menyesatkan dan memanipulasi fikiran manusia. Dan yang kedua, kita haruslah
terus berjuang untuk membanteras syaitan dan membela kesucian agama. Para hadirin yang saya hormati, akhir kalam, saya berpandangan bahawa jikalau lebih banyak buku-buku bergenre fiksyen fantasi yang diterbitkan oleh negara Malaysia, sudah pasti kita mempunyai peluang untuk menandingi novel-novel antarabangsa yang terkemuka seperti Harry Potter, Alice's Adventures in Wonderland, Lord of the Rings dan sebagainya. Oleh itu, pesanan saya kepada anak muda, teruslah membaca, teruslah berkarya, lapangkan dada untuk menerima dan hayatilah setiap cerita. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.